memberikan cerita tentang usahawan, khususnya kepada usahawan wanita dalam membina perniagaan dan juga kerjaya. Sebenarnya ada banyak perkara yang perlu kita lihat perubahan dan juga perbezaannya dengan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, ramai yang terjejas, dan hari ini mungkin ada menjentik sedikit tentang usaha yang dilakukan untuk memastikan supaya mereka yang terjejas ini ada lagi ruang untuk kembali bangkit. Betul, dan sudah semestinya agensi yang dinamakan sebagai Amanah Ikhtiar Malaysia membantu mereka yang terjejas. Untuk itu saya perkenalkan tetamu yang bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu Encik Muhammad Nasri Hamidi, Pengurus Besar Jabatan Operasi Lapangan Amanah Ikhtiar Malaysia, dan juga Puan Nurul Akmal Zurullah yang juga merupakan usahawan yang juga menerima manfaat daripada Amanah Ikhtiar Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Encik Nasri, mungkin boleh dikongsikan secara asasnya kita banyak mendengar tentang Amanah Ikhtiar Malaysia atau dalam kata mudahnya AIM lah kan. Tapi apakah itu Amanah Ikhtiar Malaysia dan siapakah sebenarnya golongan sasar bagi Amanah Ikhtiar Malaysia yang dikhususkan dalam bantuan yang disediakan? Encik Nasri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai AIM ditubuhkan bagi dengan matlamat kita bagi membantu pihak kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia. Jadi kita ditubuhkan dah hampir 33 tahun sejak daripada tahun 1987 dan alhamdulillah sehingga kini peranan Amanah Ikhtiar masih lagi berpegang kepada matlamat asal kita, iaitu mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia. Dan alhamdulillah sehingga kini kita dah menjangkau hampir 378,000 peminjam kita, termasuk di Sabah Sarawak kan. Jadi dalam usaha ini Amanah Ikhtiar ini mengeluarkan pembiayaan dalam bentuk kecil-kecilan kepada peniaga-peniaga kecil, yang mana peniaga-peniaga kecil ni kita sedia maklum buat perniagaan secara kecil-kecilan ataupun aktiviti yang berfokuskan secara kecil, dan modal yang kita keluarkan yang beri kepada peminjam kita adalah tanpa sebarang cagaran, tanpa sebarang penjamin bagi melaksanakan aktiviti mengikut kemahiran peminjam kita. Dan peminjam ni saya nak kita lebih familiar ataupun lebih sinonim dengan panggilan sahabat. Itulah Amanah Ikhtiar. Sahabat AIM. Sahabat AIM saya. Kalau sebut nama sahabat ni maknanya rapat tau. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sekarang mungkin lebih rapat hubungan itu apabila kita berhadapan dengan banyak cabaran. Kalau sebelum ini mungkin cabarannya berbeza, tapi kini apabila kita ada bencana yang melanda negara, itu adalah perkara yang tidak kita jangka sebelum ini. Jadi mungkin Puan Nurul Akmal sebagai antara yang menerima manfaat dari sahabat kepada AIM lah ni kan. Jadi bagaimana permulaannya menghadapi situasi yang mungkin agak mendukacitakan apabila negara kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Bukan kita sahaja sebenarnya, di seluruh dunia juga berhadapan dengan perkara yang sama, tetapi kelangsungan hidup itu masih lagi perlu diteruskan. Mungkin boleh terangkan sebelum ini agaknya apa yang menjadikan sahabat itu satu perkataan yang sangat penting apabila bersama dengan AIM itu dan kembali bangkit? Okey. Sebetulnya saya sebelum buat apa yang saya buat sekarang ni, saya ada sebuah spa. Tapi ialah pasal keadaan sekarang ni kan di MCO PKP ni, semuanya musnah. Musnah maknanya saya kehilangan kedai, saya kehilangan staff, saya kehilangan duit yang banyak dalam bisnes yang sebelumnya. Jadinya nak macam dicakap tadilah, kelangsungan hidup. Memang susah sebab something yang kita tak pernah duga kan. Macam mana nak meneruskan hidup dari sehari ke sehari tu. Masa tu masih lagi memikirkan tentang keadaan future. Bukan keadaan future sendiri, sebab saya ada staff kan dulu. Jadi fikir macam mana pula staff nak hidup. Automatically jadi stres. Jadi stres, susah sangat nak menghadapi tiap-tiap hari itu, susah sangat. Sampailah bila dengar pasal AIM, apa yang AIM bagi, dan lepas tu ada pula support daripada sahabat-sahabat yang lain. Sebab kita selalu ada macam support system. Ada sokongan WhatsApp group tu semua. Jadi kita bukannya keseorangan lah. Ada orang lain, sahabat lah yang
boleh juga dengar masalah apa yang kita hadapi. Kadang-kadang ada juga yang orang kata buka opportunity kan. So saya sebenarnya rasa macam daripada permulaan daripada spa tu sehingga yang sekarang ni dengan bisnes yang sekarang ni, saya rasa macam penyelamat. Penyelamat saya lah. So alhamdulillah. Sekarang perniagaan yang baru apa? Agak mengejutkan sebenarnya, ramai orang sebenarnya tak suspek benda ni lah. Saya daripada spa ke F&B. Sekarang ni saya buat pastries. Sesuatu yang sangat berbeza. Walaupun sangat berbeza bidangnya, berbeza bidang sangat. Masih lagi menerima ataupun mendampingi manfaat yang diberikan. Ya. Mungkin ramai yang nak tahu AIM ini sistem pemberian pinjamannya itu adalah untuk digunakan sebagai pusingan modal kepada penerima. Kemudian mungkin wang yang dipulangkan semula itu boleh digunakan untuk peminjam yang lain pula, untuk digunakan bagi perniagaan seterusnya. Jadi apa sebenarnya maklumat asas yang boleh diperolehi dari segi kelayakan dan juga jumlah bantuan yang boleh diberikan untuk mendapatkan bantuan ataupun pinjaman yang disediakan oleh AIM, dan siapakah yang layak untuk menerimanya? Baik, AIM ni untuk sebenarnya fokus kita ialah kepada golongan, pada asalnya dulu kita fokuskan kepada golongan miskin tegar. Dan setelah sekarang kita beralih kepada golongan yang berpendapatan rendah, yang mana kita mengikut garis kemiskinan semasa kerajaan. Jika kerajaan letakkan sekarang ni 3,800 sebagai miskin, maka itu adalah golongan sasar kita. Yang mana mekanisme ataupun kaedah yang kita gunakan ialah kita tidak gunakan sumber daripada pihak luar, kita sendiri buat. Maknanya kita pergi banci, kaki tangan kita sendiri yang pergi mencari, sebab kita ada 136 cawangan untuk makluman satu Malaysia, dan kaki tangan kita ni akan membanci banci mana-mana bakal sahabat lah, kita panggil bakal sahabat yang berminat untuk dapatkan pembiayaan, dan di situ kita kenal pasti kelayakan tadi. Jadi kelayakan inilah yang nak menentukan sama ada dia tergolong dalam golongan sasar kita yang akan mendapat manfaat daripada duit yang kita tawarkan. Jadi pembiayaan kita ni bermula dengan daripada RM3,000 serendah RM1,000 sehinggalah RM30,000. Jadi permulaannya memang selalunya kita tidak tawarkan yang tinggi lah, sebab ini kita nak mendidik supaya bakal peminjam kita ataupun sahabat tadi biasa dengan berhutang, sebab kita semua sedia maklum golongan sasar kita ni bukanlah orang yang nak ke depan. Kadang-kadang malahan kita terpaksa berjumpa, kita galakkan dia orang meminjam, sebab kita sedia maklum lagi miskin individu orang tersebut, maka lagi tak nak buat hutang. Jadi proses awal kita ialah kita nak meyakinkan, insya-Allah dengan pembiayaan yang kita tawarkan tanpa cagaran, tanpa penjamin tadi, dengan satu kaedah disiplin yang kita beri supaya pembiayaan tadi digunakan dengan sebaik mungkin. Sebab tu kita dalam AIM, selepas kita keluarkan pembiayaan, maka pemantauan kita berterusan. Bukan kita bagi saja pembiayaan dan kita tunggu dapat balik pulangan bayaran balik, tidak. Setelah kita bagi, kita pergi tengok, sebelum kita bagi pun kita pergi tengok apa projek aktiviti yang nak dibuat, sebab aktiviti ini tidak kita khususkan, kita ikut kemahiran apa yang bakal meminjam tadi ada. Jadi setelah kita bagi modal, kita pergi tengok tempat dia, perjalanannya, projeknya tadi, bayar baliknya kita pantau, bagi kita memastikan bahawa matlamat asal kita bagi modal, kita bukan sekadar nak balik duit kita, tetapi kita nak supaya bakal peminjam kita ataupun sahabat kita tadi capai matlamat kita, iaitu bantu keluarga keluar daripada belenggu kemiskinan. Jadi untuk pembiayaan ni sebenarnya kita ada 2-3 jenis skim pembiayaan kita lah. Tapi keutamaan kita ialah kepada pembiayaan ekonomi. Kita ada pembiayaan ekonomi, kita ada pembiayaan bestari untuk pendidikan, dan kita juga ada pembiayaan sejahtera yang mana untuk pelbagai guna. Jadi keutamaan kita ialah ekonomi dia, iaitu kita tawarkan dulu pembiayaan untuk dia menjana melalui duit yang kita bagi tadi, dia boleh menjana pendapatan dia, dan kita mengharapkan insya-Allah dengan bayar baliknya tadi yang sempurna itu datangnya daripada
projeknya yang berjaya. Bukannya begitu. Bukannya dia bayar balik daripada sumber-sumber lain. Dia boleh bayar sumber lain, tetapi kita mengharapkan bayaran baliknya tadi adalah hasil daripada keuntungan daripada pembiayaan duit yang dia dapat daripada projek yang dia buat dengan pembiayaan kita tadi. Itulah. Okay. Puan Nurul Akmal dulu dalam bidang spa, tapi kemudian beralih kepada bidang pastry. Satu bidang yang berbeza. Jadi bagaimana peralihan itu, dan adakah memang ada pendidikan asas dalam bidang pastry, atau orang kata kalau dah tersepit tu semuanya boleh, ya? Jadi selalunya bila dah di hujung-hujung waktu kita rasa sudah putus asa, di situlah nampak sinar, mungkin sinarnya daripada AIM lah. Tetapi bagaimana bangkit dari kegagalan ataupun situasi itu dengan wujud je pastry ni pula? Okey, sebetulnya saya tak ada pengalaman memasak, baking langsung. Kosong. Kali pertama dan kali terakhir saya bake pada umur 15 tahun. Kelas kemahiran hidup tingkatan 3. Itu kali pertama dan kali terakhir. Memanglah orang kata kalau dah tersepit tu semua boleh jadi. Betul juga. Yang tu pun betul juga. Tapi saya selalu percaya dia ikut apa yang kita ada dekat mental lah. Kalau kita persistent, kita nak cuba ubah, nak cuba buat sesuatu, kadang-kadang mungkin kita ni tak ada pengalaman, tak ada education dalam bidang yang kita buat tu kan. Tapi sebab keyakinan, buat research, tengok banyak kan platform sekarang, ada YouTube, ada Pinterest, macam-macam boleh belajar. So buat je lah. Macam saya daripada mula pun saya ambil masa, kalau ikutkan boleh tahan lama jugalah daripada transition daripada spa. Kita habis tutup spa pada bulan 6, hujung bulan 6. Dan lepas tu saya ambil masa dalam tempoh hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan untuk cuba sesuatu yang baru. Dan saya ingat lagi, kalau ikutkan saya pun diperkenalkan oleh saya punya cousin. Saya kebetulan family memang pandai masak. Memang tahu jual beli makanan macam itulah. Jadi dia ajar, dia kata saya ajar. I will teach you how to make. You cubalah buat sendiri. Lepas tu you nak buat apa, you buatlah. Dan lepas tu saya ada masa dalam 1 minggu untuk buat research pasal pastry tu kan. Cukup dalam masa 1 minggu tu, hari Ahad minggu depannya saya belajar dengan dia. Besok tu hari Isnin tu saya buat. Hari Rabu saya dapat jual 1. Daripada yang saya mula cuba buat untuk dalam 6 ke 8 biji tu, yang jadi 1, itulah yang saya jual. Bermula daripada 1, sekarang ni sudah pun beribu. Sekarang insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ada juga yang bertanya, adakah bantuan ataupun sahabat AIM ini hanya dikhususkan untuk golongan wanita dan juga golongan yang dikategorikan miskin? Ataupun contohnya dalam pandemik ketika ini, ramai yang kehilangan pekerjaan, mungkin daripada M40 jatuh ke golongan B40. Jadi adakah kategori mereka yang kehilangan pekerjaan dan juga menganggur disebabkan pandemik layak untuk memohon bantuan AIM? Baik. Sebenarnya kita dalam AIM ni, kita tidak mengkhususkan pembiayaan kita hanya kepada wanita atau perempuan kan. Sebenarnya pada peringkat awal kita dulu memang kita buka pembiayaan ni kepada wanita dan juga lelaki. Tetapi setelah agak 2-3 tahun kita buka dulu, bayaran balik daripada kaum lelaki ni agak kurang disebabkan komitmen untuk hadir. Sebab untuk makluman, untuk Amanah Ikhtiar ni setiap kali kita bayar balik, kita adakan perjumpaan untuk bayar balik tadi. Jadi di situ setelah kita tengok dari segi komitmen lelaki ni, kadang-kadang dia banyak kerja luar kan. Wanita ni pada ketika dulu banyak ada masa untuk datang perjumpaan tadi, bayar dan sebagainya. Jadi setelah pada itu kita hanya buka untuk kepada kaum wanita sahaja. Walaupun kita masih lagi ada peminjam lelaki ataupun sahabat lelaki kita, tapi tak ramai lah. Kita masih ada di Kuala Lumpur ni masih ada kan. Baik, jadi
sehinggalah sekarang ni kita dah stop lah ataupun kita dah berhenti mengambil sahabat lelaki. Cuma kita kekalkan yang sedia ada, yang ada lebih kurang 100 orang saja daripada 378,000 peminjam kita tadi ada kan. Baik. Jadi berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya ketika bancian yang kita buat, pada ketika itulah yang nak memastikan sama ada dia layak atau tidak. Jadi kalau sebelum ni dia berada dalam M40, tiba dia hilang pekerjaan, dia jatuh kepada B40, maka ketika kita banci tadi, maka dia adalah golongan yang termasuk dalam golongan sasar kita. Maka pada ketika itu maka dia layak untuk mengikuti program dan juga meminjam dengan AIM. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, Puan ada pesananlah kepada mungkin sedang menonton ketika ini ada sudah jatuh disebabkan oleh situasi ini juga, galakan kepada mereka untuk bangkit. Sebenarnya ada cara untuk kita kembali meneruskan kehidupan dengan apa kaedah sekalipun, tetapi kita mencari kaedah itu yang boleh memberi manfaat kepada kita dan juga masyarakat di sekitar. Okey, saya rasa bukan saya saja, ramai sebenarnya yang terkesan dengan keadaan sekarang ni. Dan ramai juga yang rasa macam buntu, tak tahu mana nak pergi, tak tahu macam mana cara untuk bangkit, untuk ubah keadaan yang dia sedang lalui sekarang dan juga keadaan family, kan? Jadi saya rasa yang paling penting sekali adalah niat kita tu. Niat dan kesungguhan. Kadang-kadang benda tu ada depan mata kita je. Ada dalam tangan kita je. Cuma kita perlu fikir apa next step. Adakah kita nak sentiasa duduk dalam keadaan yang sekarang ni, sentiasa stres setiap hari, sentiasa rasa macam dalam belenggu, tak tahu macam mana nak keluar. Kalau kita semudah kan, ada internet, ada macam-macam platform, ada AIM, banyak sebenarnya cara dia yang kita boleh buat dekat luar tu. Kalau kata nak ambil kelas pun sekarang, ada banyak online kelas, ada banyak platform, YouTube pun boleh buat sendiri, boleh baca sendiri kan. Pinterest, you boleh buka you punya akaun sendiri. Niat mesti ada untuk ubah tu, dan kesungguhan, dan cari jalan macam mana untuk keluar, dan lepas tu buat sungguh-sungguh. Okey, baik. Secara ringkas, di mana maklumat yang boleh didapati untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Amanah Ikhtiar Malaysia? Baik, untuk sekarang kita ada banyak channel ataupun tempat yang boleh kita dapatkan maklumat. Yang pertama memang kita boleh dapatkan daripada website kita lah, www.aim.gov.my. Dalam masa juga kita juga ada AIM juga ada penawaran Instagram, yang mana insya-Allah mana-mana yang belum menyertai AIM, yang berminat, yang mungkin sedang mencari tempat yang sesuai untuk dapatkan pembiayaan mudah dan sebagainya, maka datanglah kepada AIM. Dan saya juga nak menyelitkan tentang pakej rangsangan yang kita buat dalam keadaan pandemik sekarang ni. Kan, yang mana sahabat-sahabat di luar sana, janganlah risau, janganlah runsing bila kita menyertai AIM. Bila kita ada masalah yang kita tak dapat nak bayar balik, jangan diam, kan, datang kepada kita. Yang mana sekarang ni kita ada buat, kita boleh tawarkan penangguhan bayar balik kepada sahabat-sahabat kita, bukan saja sekali atau dua kali, malahan kita dah bawa sampai ke 3 kali penangguhan. Yang mana maksimum penangguhan tadi adalah sehingga 12 bulan. InsyaAllah. Jadi insyaAllah boleh membantu semuanya yang ataupun yang terlibat. Terima kasih Encik Muhammad Nasri Hamidi, Pengurus Besar Jabatan Operasi Lapangan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, dan juga Puan Nurul Akmal Zurullah yang juga merupakan penerima manfaat bagi Amanah Ikhtiar Malaysia.